So, Proton Putra. This is the only two doors coupe yang Proton pernah produce. Daripada dulu sampai sekarang, Proton tak pernah produce apa-apa model yang berkonsepkan body two doors coupe kecuali model ni, Proton Putra. Dan ini menjadikan Proton Putra ni sebagai satu barang panas. Yang mana model ni pada waktu mula-mula dia dikeluarkan dulu pada era 1990-an, dia menjadi satu igawan, dia menjadi satu kegemaran bagi anak-anak muda dan budak-budak lelaki yang membesar pada era 1990-an tersebut. Abah, belilah Proton yang baru keluar tu, Proton Putra. Ada 2 pintu, cantik oh. Proton Putra, kita kan baru je beli Proton Saga. 2 pintu pula tu. Nanti macam mana kau dengan adik-adik kau nak naik kereta ni? 2 pintu. Berebut-rebut. Dah aku pula yang nak kena mengalah. Nak adjust kerusi ke depan ke belakang. Alah Abah, please lah, belilah. Cantik oh, sporty. Abah kalau pakai kereta ni kan, confirm nampak muda. Tak percaya cuba Abah tengok. Nampak muda kau kata? Sekarang ni aku nampak tua ke? Aku ni nampak muda tau sekarang. Tak percaya kau pergi tanya mak kau. Alah Abah, please lah. Abah pergilah tengok dulu kereta tu. Kita baru je tengok dekat YouTube malam tadi. Cantik. YouTube? Okay. Come on, ini tahun 1990-an tau. Mana ada YouTube? Windows pun Windows 95 tau. Tak percaya tengok tu. Tak ada lagi Okay. So, Proton Putra ni sentiasa dikatakan menjadi satu barang yang panas untuk model Proton daripada dulu sampai sekarang. Walaupun model ni sebenarnya tak laku waktu mula-mula ia dikeluarkan 1990-an dulu. Strategi. I said right now. Fight. Conquer. Proton Putra ni pertama kali dilancarkan adalah pada tahun 1996 dan ia pernah diproduce selama 5 tahun sejak tahun 1995 hinggalah ke tahun 2000. 5 tahun. Dan kemudian selepas 4 tahun model ni terhenti, model ni dah tak jual lagi. Kemudian pada tahun 2004 Proton relaunch balik, dia perkenalkan balik Proton Putra ni untuk dia habiskan saki baki stok unit-unit yang masih ada untuk tahun 2000, 2001 macam tu. Proton Putra ni sebenarnya bukan sahaja menarik daripada segi dia punya package luaran yang mana bentuk dia adalah two doors coupe, lampu belakang dia pun menarik. Tapi sebenarnya model ni menarik juga daripada segi dia punya konsep dalaman dan yang paling penting daripada segi dia punya powertrain, enjin dia. Yang mana Proton Putra ni didatangkan dengan enjin 1.8 liter NA, naturally aspirated, 4G93 dual overhead cam inline 4. Yang mana kereta ni boleh produce sehingga 139 horsepower dan 160 Nm of torque. Wow, quite impresif untuk sesebuah kereta pada era 1990-an tersebut. Yang mana kalau kita bandingkan dengan sebuah model terdekat pada hari ini, kita boleh bandingkan kereta ni dengan Honda Civic 1.8 iVTEC NA tu kan, yang mana horsepower dia 140 dan torque dia lebih kurang 170. Dan kalau kita bandingkan side by side, of course Proton Putra ni jauh lebih ringan daripada Honda Civic yang latest ni. Yang mana top speed kereta ni, Proton Putra ni ada yang claim dia boleh capai sehingga 220 km sejam, ada yang claim sampai 240 km sejam. Tapi data yang dikeluarkan oleh Proton pada era tersebut, Proton Putra ni top speed dia boleh capai sehingga at least 208 km sejam. Kereta ni didatangkan dengan 2 variasi transmission, iaitu 5-speed manual dan 4-speed automatic. So tak heranlah kenapa Proton Putra ni menjadi igawan anak-anak muda. Yang mana kalau kita imbas balik era tersebut, model-model yang wujud dekat Malaysia ni sebenarnya lebih banyak dipenuhi oleh model-model kereta tempatan dan sebenarnya tak banyak pilihan model-model luar negara. Apatah lagi model-model kereta yang nampak sporty, yang ada 2 pintu berbentuk coupe. So Proton Putra ni nampak unik pada era 1990-an tersebut sebab dia ada 2 pintu. Actually, Proton Putra ni dia based on Mitsubishi Mirage 4th generation ataupun dia di-rebadge daripada Mitsubishi Lancer Coupe ataupun Lancer CC yang ada di pasaran UK dan Australia. So, boleh dikatakan Proton Putra ni sama, hampir identical dengan Mitsubishi Lancer 4th generation daripada segi dia punya rupa, wiring dan yang paling penting daripada segi dia punya mechanical. Ialah, enjin pun dia disumbatkan dengan enjin 4G93P. Dan boleh dikatakan hampir kesemua parts-parts yang ada kat dalam kedua-dua kereta ni boleh dikeluarkan dan dipasangkan dekat kereta yang satu lagi, sampaikan boleh tukar dia punya lampu depan dengan lampu belakang sekali.
Lampu depan dan muka depan Putra ni hampir sama dengan Proton Wira, tapi yang berbezanya adalah daripada segi dia punya lampu belakang, yang mana lampu belakang dia sangat-sangat unik. Tak nampak langsung macam design lampu belakang kereta. Lampu belakang dia nampak macam design lampu depan kereta. Yang mana design ni hampir-hampir sama kalau kita tengok dengan Mitsubishi Mirage Cyborg ataupun Satria 1.6 tu kan. Kebiasaan lampu belakang kereta, design lampu tu dia akan ikut bentuk terang belakang kereta tersebut. Tapi design lampu ni, terang belakang kereta tu yang ikut design lampu tu. So design lampu belakang tu bulat tu, dia tak terkacau langsung. Dia tak terganggu dengan terang belakang kereta tersebut. Itu yang nampak cantiknya. Apa yang membuatkan Proton Putra ni menjadi satu barang panas adalah daripada segi dalam dia. Yang mana kereta ni keluar-keluar daripada kilang, stok dia dah letakkan sekali siap-siap dengan seat Recaro seat. Dan steering dia menggunakan steering Momo Daytona yang ada 4 spoke tu kan. Wow, pada budak-budak kereta yang main kereta, dia orang memang cari steering yang macam ini, 4 spoke. Dan dia punya gear knob dia pun menggunakan gear knob daripada Momo. Okey, tapi kalau kereta ni barang panas, kenapa kereta ni tak laku? Tak laku pada era 1990-an tersebut, sampaikan dia terpaksa keluarkan sekali lagi 4 tahun selepas tu, hanya semata-mata untuk habiskan stok-stok yang dah berapa tahun sebelum tu. Sebenarnya harga kereta ni waktu dia mula-mula dilancarkan dulu adalah lebih kurang RM70,000 lebih. Yang mana harga RM70,000 tersebut agak mahal bagi orang Malaysia untuk sesebuah kereta yang bentuk depan dia macam Wira yang dah wujud pun sejak 1993. Orang dah banyak kali tengok bentuk yang sama. Kemudian dia 2 pintu. Sebenarnya ramai di antara rakyat Malaysia pada waktu tu yang minat dengan Proton Putra ni memang tak boleh disangkal lagi. Bila tanya 10 orang, pasti 7 akan minatkan kereta Proton Putra ni, cuma diorang tak dapat beli, tak mampu beli. Yang mana pada zaman tersebut, average satu keluarga hanya ada satu kereta sahaja. Average. Tak macam sekarang, satu keluarga kadang-kadang ada 2-3 biji kereta. So kalau ada satu kereta yang diorang nak beli, diorang takkanlah beli kereta yang cuma ada 2 pintu kan. Dan angka jualan model ni pada tahun pertama ia dilancarkan, iaitu tahun 1996, hanya berjaya terjual sebanyak 101 unit. 101 unit sahaja. Yelah, sebab dia launch hujung tahun 1996 tu kan. Dan tahun keduanya, iaitu tahun 1997, Proton Putra hanya berjaya terjual sebanyak 3,073 unit sahaja. Wow, dengan average purata setiap bulan, kereta ni terjual hanyalah sebanyak 250 unit sahaja. Satu Malaysia. Memang agak mengecewakan sebenarnya untuk Proton. Sebab kalau dibandingkan dengan top selling model diorang pada waktu tu, iaitu Proton Iswara Sedan, model sedan saja tak termasuk hatchback. Iswara Sedan pada 1997 berjaya terjual sebanyak 29,000 unit. Sedan sahaja 29,000 versus 3,000. Iaitu dengan purata bulanan, Iswara model sedan terjual sebanyak 2,400 unit sebulan, compare dengan 250 unit. Wow. Dan Proton Putra ni daripada segi ranking pernah tercatat pada 1999, iaitu bermula pada bulan Januari sampai Oktober, selama 10 bulan. Kereta ni hanya berjaya terjual sebanyak 594 unit saja sepanjang 10 bulan tersebut. Iaitu kalau dibandingkan daripada segi ranking ke semua model-model terjual pada 10 bulan tersebut, tak kira non-national ke national car, Proton Putra ni berada pada ranking yang ke-17. Wow. Yang mana pada era tersebut dekat Malaysia ni dikuasai oleh 3 model, iaitu Proton Saga, Pro 2 Kancil dan Proton Wira. Ranking 1, 2, 3. Kejap. Korang perasan tak apa yang saya nampak dekat atas tu? Proton Tiara. Wow, Proton Tiara berada di tangga ke-6. Macam tak percaya, di atas Proton Perdana, iaitu terjual sebanyak 4,679 unit dalam masa 10 bulan tersebut. So, Proton Putra, kenapa kereta ni menjadi satu barang panas daripada dulu sampailah sekarang? Antara kereta paling banyak orang nak curi, Proton Putra ni. Sebab Proton Putra ni sangat versatile, sangat dinamik untuk orang modify. Sebab enjin bay kereta ni boleh disumbatkan dengan macam-macam jenis enjin. Tak kira apa pun jenis enjin, 4G9 series ke, 4G6 series ke, GSR engine ke, semua boleh sumbat. Ngam-ngam masuk sebab mounting semua sama. So, disebabkan angka kereta ni kat atas jalan tak banyak, boleh dikatakan limited hari ini, dan kemudiannya bentuk dia unik, 2 doors coupe, kemudian mudah untuk dimodifikasi, sangat universal, membuatkan harga kereta ni tak jatuh-jatuh.
Harga dia sangat keras lagi untuk sebuah kereta pada tahun 1990-an. Harga kereta ni sekarang masih lagi kekal daripada belas ribu sampai ke 20 lebih lagi harga dia. Kalau dibandingkan dengan model-model yang sezaman dengan dia, kereta-kereta yang tahun-tahun macam ini semuanya dah harga 5,000, 3,000, 2,000 pun ada. So, itu adalah serba sedikit tentang Proton Putra ni yang ramai di antara kita tahu model ni tapi kita tak kenal secara mendalam model ni. Selepas habisnya Proton Putra sampailah hari ni, Proton tak pernah keluarkan mana-mana model lain yang mempunyai konsep two doors coupe. So, saya berharap sangat, saya memohon sangat kepada pihak Proton agar kembali keluarkan sebuah model kereta segmen C two doors coupe. Please, macam ni ke? Oh, yang ni hanyalah rekaan daripada Theophilus Chin, Proton Preve two doors coupe. Cantik kan? So, saya harap Proton dapat kembalikan semangat motorsport diorang macam zaman-zaman sebelum ni untuk keluarkan at least satu model untuk fanboy diorang. Dan bagi saya, the best concept is two doors coupe ni. Lepas tu Proton cakap, alah, kita keluarkan Satria Neo pun tak ada orang beli. 2 pintu juga kan. Kita keluarkan Proton Suprema pun tak laku juga. Ya, mungkin kereta-kereta macam ini memang market dia tak banyak. Tapi bagi saya, personally bagi saya, at least untuk sebuah kereta company yang bernama Proton, yang ada jiwa motorsport, at least diorang kena keluarkan satu model yang bukan untuk mass production, bukan untuk diorang dapat untung, tapi more kepada branding. Sesuatu model yang boleh dibanggakan oleh peminat-peminat kereta. Ya, kita tahu membina sports car ni tak ada satu company pun dalam dunia ni yang dapat untung. Contoh macam Mitsubishi, sampai habis, sampai diorang end kan Mitsubishi Lancer Evo tu kan, sebab tak untung. Tapi at least macam Honda dia ada Type R. Of course, Type R tu tak mendatangkan keuntungan apa-apa pun kepada Honda, tapi secara indirectly, nama Type R tu lah yang membuatkan brand Honda menjadi lebih dekat kepada pengguna-pengguna dia dan terutamanya kepada bangsa H.